Untuk apa teori Lewis, ini cantik nama Lewis ini okey, dia menunjukkan bahawa bila satu substance accept an electron pair, maksud dia satu substance yang menerima sepasang elektron, manakala satu base pula maksud dia mesti satu menerima, satu lagi menerima sepasang elektron, iaitu base. Situ tengok situ. Okey, acid substance that can maksud dia boleh menerima, acid menerima sini ni lah, menerima sepasang elektron dia. Okey, kemudian untuk apa OH, okey, OH dia boleh apa ini donate, maksud dia akan memberikan sepasang elektron. Dia boleh bagi kepada siapa? Ini bagi kepada H positif. Maksud di sini, okey, di sini adalah apa? Maksud dia satu bahan, satu apa substance yang boleh menderma, kalau boleh menderma tu maka dia bersifat base. Kalau dia boleh menerima, maksudnya can accept elektron, dia merupakan acid. Itu adalah masing-masing punya takrifan masing takrifan. Jadi tak perlu hafal. Saya tak suka sangat. Okay, anda semua boleh nampak tak kat luar? Okey. Untuk tarifan ahli-ahli saintis tu, okey, tak perlu saya terangkan. Kita boleh tengok nota, okey. Kalau keluar pun nanti anda boleh buka nota, tengok balik kembali, tidak ada masalah. Okey. Ni ionization of acid base in water. Okey, seperti mana yang anda telah pelajari dahulu, form 5, kemudian mungkin ada paper lain. Okey. Asid kuat adalah satu asid yang mendapat tercerai sempurna kan. Yang bawah ni saya dah tunjuk, okey, beberapa contoh asid kuat, betul kan? Ya, asid hal, asid natrik, asid sulfurik bukan asid kuat ataupun bukan asid lemah. Ini sebab apa? Proton yang pertama adalah proton asid kuat, manakala proton yang kedua adalah asid lemah. Okey, maksud di situ asid sulfurik, mungkin ramai yang di antara anda mengatakan bahawa asid sulfurik adalah asid kuat. Tidak, asid sulfurik kuat pun tidak, lemah pun tidak disebut kedua-dua. Walau bagaimanapun asid fosforik, okay, asid NH3PO4, asid fosforik adalah asid lemah. Walaupun kita kalau pergi ke makmal, apabila kita membuka botol asid sulfurik, kita akan dapati bahawa wap akan keluar, gas asid sulfurik, asid fosforik akan keluar. Memang asid fosforik pekat, okey, tidak akan mencapai pH-nya 1 pun tidak boleh capai, walaupun pekat pekat macam mana pun tidak boleh. Sebab dia ada Ka, nilai Ka1, iaitu penceraian asid. Ada penceraian asid yang tidak lengkap. Okey, when acid or base is dissolved in water, it will dissociate or ionize. Memang dia akan teranyun lah. Okay. The amount of dissociation depends on the strength of the acid or base. Itu saya cakap lah, di mana acid kuat akan tercerai sempurna, acid lemah ataupun base lemah akan separuh tercerai. Okay, the reaction between acid and water is known as dissociation reaction or ionization. Kalau acid lah, okay, kalau base lah. Okay, itu tengok sini diberi contoh. Okay, yang ionized complete, okay, adalah ACl, acid hydrochloric. Okay, ini yang common anda nampak. Selain daripada itu saya cakap acid nitric, okay, acid HOCl, HOBl, hypochlorous. Kalau acid hydrochloric, kalau HOCl, acid hypochloric.
Asid hipoklorik lebih lagi berasid daripada asid hidroklorik. Ada HOCl kat situ. Okay? HOCl, HOBr. Okay? Kalau ada tambah O di dalam ACl akan menyebabkan asid ACl bertukar menjadi asid hipoklorik. Asid hipoklorik lebih berasid daripada asid hidroklorik. Okay? Kemudian asid lemah dan asid yang anda selalu jumpa adalah asid apa ni? CH3COH adalah asid etanoid ataupun cuka yang kita minum. Okey, cuka yang kita minum, okey, adalah CH3COOH, vinegar kita ada, okey, cuka vinegar. Okey, merupakan asid etanoid. Okey, kalau kita tengok serkat botol ditulis cuka buatan. Kalau cuka buatan maksud dia di situ syarikat tersebut telah menggunakan asid etanoid, kemudian dicairkan asid etanoid tersebut. Dicairkan asid etanoid tersebut. Kalau cuka yang dibuat daripada hasil apa? Hasil pengampaian, okey, sama ada buah ke, bijian ke, okey, contoh apa? Vinegar, cuka daripada apple, cuka daripada beras, cuka daripada buah-buahan lain, tamar apa semua, itu adalah cuka juga. Okey, saya nak jawab soalan. Cuka yang buatan dengan cuka hasil daripada apa penampaian tu sama ataupun tidak? Sama saja, sama saja. Sebab cuka tu adalah CH3COOH. Mungkin sumber saja yang berbeza. Sumber yang berbeza. Sama ada daripada buah ataupun bijian ataupun daripada perut bumi, daripada perut bumi. Maksudnya hasil daripada apa proses-proses yang telah lama berlaku di dalam perut bumi, ataupun daripada hasil daripada minyak. Okey, itu adalah yang buatan ataupun tindak balas yang telah dilakukan di makmal menghasilkan asid asetik. Okey, inilah reaction yang saya cakap tadi kan. Okey, mesti ada apa? Satu bahan yang berasid atau berbase, dia mesti apa? Mesti sifat base ataupun sifat asid itu akan berlaku sekiranya ada apa? Ada air kat sini. Okay. The reaction between acid and water is known as dissociation reaction, ataupun base dia mesti dengan air, mesti ada air. Sebab itu saya cakap bahawa yang berasid ataupun bahan-bahan yang bercas itu mesti berada ataupun akan larut di dalam fasa aqueous. Aqueous saja yang mempunyai asid ataupun base. Kalau non aqueous tidak ada, contohnya minyak ataupun petrol. Memang tidak ada. Sebab apa? Tidak wujud H positif ataupun H3O positif. Benda itu tidak wujud. Ion tersebut tidak wujud, maka tidak mempunyai sifat lah sama ada asid ataupun base. Dia mesti dalam aqueous, dalam air. Contoh sini, di mana yang saya cakap, ACl tambah ada air, inilah wujud. Sebab ini saya cakap H positif itu tidak wujud. H positif tak wujud. Yang wujud adalah H3O positif. Boleh faham? Boleh? Boleh, doktor. Dia sebab itulah dalam air dia akan membentuk H3O positif, bukan H positif. Jadi sekarang penambahan ilmu, ingat itu H positif tak wujud. Yang wujud adalah H3O positif lah yang menyebabkan keasidan itu berlaku. Inilah untuk asid kuat.
Maksud dia anak panah dia satu saja. Untuk asid lemah, okey, anak panah dia mesti berbalik. Harus kena ingat perceraian ni. Ini ramai pelajar yang saya tengok itu yang masih tidak faham. Di mana okey, asid lemah dia letak juga anak panahnya sehala. Tidak boleh sehala, dia mesti berbalik. Ini berbalik. Okey. Bagaimana kita nak mengetahui sama ada satu asid itu asid lemah ataupun asid kuat? Okey. Pertama, okey, asid kuat adalah asid inorganik. Maksudnya bukan asid organik. Organik itu apa maksud dia? Anda dah belajar kan? Bila ada rantaian CH3, COH, seperti contoh je lah. Okey, contoh yang paling asid organik yang paling kuat adalah asid formik ataupun cuka getah. Okey, cuka getah. Ataupun dia punya formula dia CH HCOOH, itu adalah cuka getah ni. Okey, maksudnya H di depan ni. Okey, satu C HCOOH adalah asid metanoid ataupun cuka getah. Kalau CH3COH adalah asid etanoid. Maksud cuka yang kita minum, yang kita makan, itu adalah asid etanoid. Okey, maksud dia segala asid, okey, asid organik merupakan asid lemah. Boleh ikut? Boleh doktor. Boleh doktor. Kalau kata kita nak lebih mudah, tengok dia punya bilangan atom. Kalau bilangan atom tu banyak, ada C. Kalau biasa kita tahu kan, organik tu masuk dia. Organik tu dia biasanya ada C, ada H. Okey, ada C, ada H, organik lah dia. Okey, ada C, ada H, organik lah dia. Untuk kalau kita kadang-kadang pelajar tak dapat membezakan yang mana organik ataupun inorganik. Kalau ada karbon, ada sebatian tu ada karbon, ada hidrogen, itulah sebatian organik. Masuk O ni mungkin boleh ada, tidak ada. Sebab apa kita ketahui bahawa okey, bahan organik yang paling simple adalah apa? Bahan organik yang paling simple. Formula yang paling ringkas. Tahu? Ialah bagi paling ringkas. Boleh seorang sebut? Dia sebutlah. Kalau tidak ada masalah. H2 doktor boleh ke? Ya. H2 bukan. Dia gas. Doktor, Dia- MH Apa? CH4 methane. Ya, betul. Siapa yang menjawab ni? Doktor saya. Saya nama apa? Saya tak nampak ni. Mun Jahau. Kun Jahau. Okey, terima kasih. Ni adalah sebatian yang paling organik, yang paling ringkas, iaitu CH4. Okay. CH4 ni adalah methane. Okay. Ialah paling ringkas. Di mana di situ ada karbon dan hidrogen sahaja. Okey, karbon hidrogen sahaja ni adalah bahan organik yang paling ringkas kat dunia ni. Tidak ada CH2, tidak ada C, tidak ada CH3, yang ada adalah CH4. Ini adalah yang paling simple, paling mudah di dunia. Tidak ada yang lain dah. Okey, kemudian ada lagi lah, ada 2 karbon ke 3 karbon ke. Apabila bertambah karbon, maka bertambahlah hidrogen. Itu automatik kalau unsur tersebut hanya ada karbon dan hidrogen. Mungkin lagi kita boleh tambah di situ. Mungkin ada di situ. Mungkin ada lagi oksigen. Oksigen. Mungkin dah ditambah lagi benda lain lah. Klorin ke ataupun nitrogen ke. Tidak ada masalah. Yang penting situ ada karbon dan hidrogen. Sebab apa kita tahu bahawa bahan organik memang akan ada karbon. Automatik akan ada karbon. Kalau ada karbon, organik lah dia. Okey, karbon organik lah dia. Kemudian ditambah lagi kalau confirm ada C, kalau ada H, okey, memang kalau kadang-kadang sebatian tu tidak ada
H. Contohnya CO2. CO2 tu bukan organik. Okey. Ada C dan H. Ada C dan H, maka wujudlah organiknya. Okey, dan CH4 adalah bacaan organik yang paling ringkas. Okey, itu untuk kita nak mengenal pasti bahawa sama ada asid tersebut adalah asid organik ataupun inorganik. Dan kebiasaannya macam ni saya cakap, okey, asid organik yang paling simple adalah apa inilah COOH. Inilah asid metanoid. Asid metanoid ni. Asid metanoid asid yang paling ringkas di dunia, asid metanoid. Dan asid ini adalah asid yang paling berasid berbanding dengan asid-asid lain yang ada. Okey, dan paling berasid pun memang cukur getah. Mungkin anda pernah dengar digunakan kadang untuk membuat lakukan benda yang tak elok dengan menyimbahkan cukur getah, menyebabkan kulit kita melecur apa semua kan, memang. Tetapi pH dia still tidak boleh kurang daripada 1. pH dia memang lebih daripada 1. Walaupun asid hidroklorik ini adalah asid kuat, okey, walaupun dia punya kekatan dia rendah iaitu 0.1 molar, pH dia akan menjadi 1. Okey, saya pernah tanya you all dah. pH, saya tak tahulah kelas ni atau kelas mana. pH yang anda biasa tahu dan range apa? Bulat apa? pH. Okay, biasa pH yang anda jumpa. Okey, pH. pH. Ping 14. Ya, doktor. Ya, doktor. Okey. Betul. Ada. Tolak 1. Besok satu ada? Tak ada. Tak jumpa. Jumpa. Tak pernah ada. pH 15 ada? Ada. Tak ada. Okey, saya nak tanya. Formula pH, yang mungkin tak ingat kan? pH dengan tolak ni anda memang atas H positif kan? Kalau tak ingat formula ni tak apalah. Nanti anda kena ingat juga. Kalau ingat memang anda kena tahu juga. Okey. Kalau pH dia sama dengan, kalau ini yang kita yang bulat dia yang yang selalu dijumpa ataupun selalu di mana sekolah ke apa benda pun, pH dia di sini ya. Enggak tak pening. Okey. Okey. Macam saya cakap tadi, kalau kekatan dia 0.1 kan, 0.1, akan dapati bahawa pH dia sama dengan pH sama apa? Kalau tekan kalkulator, anda akan dapati bahawa pH ni sama dengan log 0.1 dapat negatif kan? Maksudnya negatif 1 akan jadi ini adalah positif 1 kan? Betul kan? Ya, doktor. Betul. Bagaimana kalau kekatan asid itu adalah 1 molar? Okey, 1 molar. Negatif log log 1. pH berapa? Kosong, doktor. Wujud ataupun tidak kosong ni?
Ada. Kita tahu 1 hingga 14 saja. Wujud. Kalau ikut jurat memang tiada doktor. Ya. Kalau ikut range memang dia tak ada doktor. Tak ada. Jadi yang mana betul? Yang mana betul? Ada apa tak ada? Kita selalu menggunakan kepekatan rendah saja 0.1 molar. Wujud ataupun tidak? Yang mana betul? Ya? Formula tu betul ke ataupun yang anda selalu jumpa tu yang betul? Boleh jawab? Jawablah yang mana betul. Pilih je. Sama ada yang kita telah belajar kat sekolah 1 hingga 14 ataupun yang saya bagi ni. Page sama kosong ni. Itu baru kalau kepekatan 1 molar. Kalau asid yang pekat mungkin mencapai 15 molar. Jadi dapat negatif pula tu. Betul kan? Betul doktor. Jadi jawapan yang mana yang betul? Yang siang kuning ataupun pH sama dengan kosong? Tak berani menjawab. Ini satu ilmu yang baru yang kena pasti. Mungkin kelas saya mengajar kelas lain, saya tak tahu. Okey. Sebenarnya formula pH sama dengan tolak log perkataan H positif adalah formula yang betul, yang boleh diguna pakai. Maksudnya yang anda pelajari 1 hingga 14 tu, itu adalah okey, tahap kebolehan elektrod pH yang digunakan. Okey, untuk pH elektrod kebiasaan yang normal adalah 1 hingga 14. Maksud dia kat situ mungkin pernah cek pH tak? Dulu pernah buat amali tak? Pernah doktor. You menggunakan gelas elektrod kan? Ambil gelas elektrod, rendam di dalam solution. Okey, itu dinamakan elektrod pH. Okey, elektrod situ dia ada pengesan dia, sensor yang dibuat daripada kaca di hujungnya. Okey, bahan pengesan tersebut hanya sensitif kepada pH 1 hingga 14 sahaja. Okey, sebenarnya formula pH sama dengan tolak log H positif tu adalah itulah jawapan dia. Maksud dia boleh pH boleh jadi sama ada tolak 1 pun boleh, 15 pun boleh, okey, tolak 2 pun boleh, okey, 17 pun boleh. Okey, sebab apa? Sebab formula ni yang telah dibuat ni adalah formula yang betul. Kalau kita letak 10, katakan letak 10, perkataan asid tadi 10 molar, maka kita akan dapat jawapannya pH bersamaan dengan tolak 1. Memang pH tolak 1 wujud. Tetapi disebabkan pH meter yang kita gunakan adalah pH tu range dia 1 hingga 14, maka alat tersebut tidak boleh menyukat. Okey, kalau untuk macam saya membuat sensor, kalau di makmal saya, okey, elektrod yang saya gunakan, okey, boleh mencapai, okey, berapa boleh daripada tolak 17, okey, 17 hingga 17. Maksud sini bergantung pada elektrod kaca yang digunakan lah. Tapi harganya mahal lah, 7-8,000. Okay? Harga pH meter tu 7-8,000. Kalau untuk ini 800-700 dah dapat. Dia punya harga untuk pH meter ini. Di mana pH meter tadi ada elektrod lah, elektrod pengesan. Boleh faham Boleh ikut satu ilmu baru boleh? Maksudnya ada pH bukan pada 1 hingga 14 saja, tetapi di luarnya pun ada. Sebab apa? Kita mengikut formula ini. pH sama dengan
perkataan ini salah mengatakan sekiranya wujud 1 hingga 14 saja. Sebab apa? Formula ni dah dibuat oleh oleh saintis. Formula ni digunakan macam saya cakap tadi lah, sekiranya letak perkataan dia kosong, pH dia dah jadi perkataan dia 1 molar asid HCl, 1 molar memang wujud, tetapi pH dia tak wujud. Sebab pH ni sama dengan kosong. Anda ketahui bahawa pH yang anda tahu adalah 1 hingga 14. Maksud dia formula ni memang betul. Maksud di sini yang anda yang silap, bahawa anda mengatakan 1 hingga 14 ya, bukan. Boleh lebih dan boleh kurang, bergantung pada pH elektrod yang digunakan. Boleh ingat boleh? Boleh Doktor. Cuba nanti cuba uji pensyarah lain yang kimia. Bio jangan ujilah, cuba uji je kimia. Cuba tanya wujud tak? Okey, wujud tak? Kalau anda berani mencubalah, okey? Anda mencuba. Okey, tak ramai yang tahu, Sebab apa? Sebab kita terikat dengan apa yang kita pelajari, iaitu pH 1 hingga 14. Tetapi kita tidak melihat kepada formula ataupun teori yang telah dibuat oleh saintis. Okay? Maksud di situ yang silapannya adalah kepada kita yang tidak menggunakan teori yang telah didapati oleh saintis. Sebenarnya kita tahu bahawa benda itu wujud, benda itu boleh ada, tetapi kita masih terikat dengan pH 1 hingga 14. Okey. Di sini kita sambung balik Okey, H tengok sini. Okey, terus ni menunjukkan kepada apa? Menunjukkan bahawa anak panah satu, anak panah menunjukkan ada lagi ni yang masuk. Okey, menunjukkan bahawa itu asid tersebut ataupun base tersebut adalah tercerai sempurna penuhnya. Manakala berbalik menunjukkan partial dissociation, separa tercerai. Mungkin yang baru masuk mungkin boleh tanya kepada kanak-kanak yang dah lama mengikuti. Okay, the strength of a base samalah depend on the total amount of the hydroxide concentration OH. Tadi sama ada dia dissociate complete ataupun partial, itu sama saja. Kita tengok bagaimana air tercerai. Dua molekul air tercerai menghasilkan ni ion hidroksonium saya cakap tadi, dan juga OH negatif. Kalau air, maksudnya dia tak mencerai menjadi satu molekul air tidak akan tercerai menghasilkan OH positif, OH negatif dan H positif. Kenapa? Kenapa air tidak, satu molekul air tidak boleh? Kenapa memerlukan dua molekul air? Sebab apa? Boleh ada bagi reason tak? Sebab kalau satu molekul H+, kalau satu molekul air, dia akan Kuat-kuat sikit, tak dengar. Apa? Mesti dua molekul, bukan satu molekul. Apa soalan doktor tadi, doktor? Boleh ulang? Ya? Boleh ulang soalan? Okey, kenapa dalam kita tengok sini dia mesti ada dua molekul, tidak boleh satu molekul saja tercerai menghasilkan? Sebab kalau satu molekul je, dia akan menghasilkan H+ saja. Betul. Okey, jawapan yang tepat. Kalau satu molekul akan menghasilkan yang seperti mana yang kita selalu berlaku silap kesilapan, akan menghasilkan H positif. Kerana H positif saya cakap tadi, H positif tak wujud. Okey? H positif tak wujud. Yang wujud adalah H3O positif.
Yang sebenar-benarnya dalam air itu adalah H3O positif, bukan H positif. H positif itu hanyalah untuk memudahkan sahaja kita menulis. Okey, andaian. Sebenarnya wujud adalah H3O positif. Jadi saya nak perbetulkanlah. Perbetulkan. Maksudnya at least kalau anda dah tahu, tidak ada masalah lah letak H positif. Okey. Apa ini tak wujud? Tidak wujud. Sebab apa? Dia kosong. Kosong, tidak ada elektron, tidak ada apa-apa. Macam mana nak wujud? Itu wujud, tengok sini. Water undergoes autoprotolysis. Ini yang berlaku dia. Autoprotolysis. Inilah. Dua molekul air akan membentuk hydroxonium dan juga OH negatif. Okey. Di mana di situ kita akan dapati bahawa KW adalah penceraian air. Okey. Maksud pencahayaan. Okey. Sama dengan inilah H positif tambah dengan darab dengan OH negatif. Okey, ataupun H3O positif. Okey, maksud di sini dalam anda hendak menulis, tidak salah sekiranya anda meletak H positif. Tidak salah. Okey, tidak salah. Sebab apa? Sebab itu yang sering diguna pakai. Yang pentingnya anda faham bahawa H positif tak wujud. Yang wujud adalah H3O positif. Macam sinilah, tengok di atas ni. Dia maksud dia boleh tulis KW sama dengan H positif darab dengan OH negatif ataupun H3O positif darab dengan OH negatif. Okay, mana-mana pun betul. Okay, jawapan dia sama saja. Okey, ini adalah dia punya soalan berkaitan dengan apa? Penceraian. Ini mudah sekali, anda dah belajar berulang-ulang kali. Benda yang sama saja. Iaitu okey, asid hidroklorik akan tercerai sempurna. Maka okey, kalau tercerai sempurna masuk sinilah. Okey. Nak potong sini. Okey. Okey, HCl. Okey, sama ada kita masuk air atau tidak, boleh jadilah. Kalau nak masuk air, jangan salah. Kita masuk pun tidak ada masalah. Kita cerai masukkan apa? Okey. Ya, akan tercerai sempurna lah di sini. Sempurna cerai. Kita masukkan ini. Okey, positif. Ini akan jadi negatif. Okey, tidak ada masalah. Nampak ini pun betul. Okey, kalau anda nak campur dengan air pun boleh. Okey. Campur air. Saya tak cakap salah. Penting anda tahu. Okay. Dia akan jadi apa? H3O positif. Okey, tambah Cl minus. Okey, tidak ada masalah. Maksud dia HCl akan tercerai sempurna. Okey, sekiranya kepekatan, okey, pekatan di sini mengatakan bahawa inilah 0.1 molar. Okey, pada awalnya 0.1 molar. Okey, tercerai sempurna masuk sini akan dia 0.1 lah. Okay. Tidak ada apa-apa perubahan. Maksud dia sama saja. Okey, apa? Ini hasil lengkap. Sempurna dia tercerai, ini 0.1, ini pun 0.1 juga, tidak ada masalah. Ya, inilah, baik itulah. Okey. Okey, di sini kita dapati bahawa okey, kalau ditanya sekiranya sekian-sekian solution of hydrochloric acid is prepared, dengan what is the hydroxyl ion concentration. Okay, mudahlah kita dapati bahawa KW, okay, KW sama dengan kepekatan OH darab dengan kepekatan H positif ni kan. Ini KW. Okay.
mudah. Okey, masuk terletak sajalah. Okay, masuk saja. Sebab nilai ni sama, kita tahu nilai ni sama dengan 10 kuasa tolak 14. Okey, kat nota dia ada. Okey. Nilai ni adalah KW sama dengan 10 kuasa 10, 1 kuasa 10 tolak 14. Okey, masuk sini ada nilai dia. Ada nilai dia. Okey. 1 darab 10 kuasa 14. Jadi masuk saja. Masuk saja perkataan ini, contoh sini. Okey. Kita dah ada perkataan asid H positif sama dengan nilai ini. Masuklah, masuk dia nilai ini 1 darab 10 tolak 3. Okey, masuk nilai ini sama dengan 1 darab 10 tolak 3. Maka dapatlah OH. Boleh ini simple saja. Boleh ya? Boleh. Okey. Okey, masuk saja. Okey. Ini saya pergi kepada seterusnya lah. Ini adalah benda yang anda dah familiar. Scale dan juga pH calculation. Lambat ni. Okey. Okey, ini adalah dia formula yang biasa yang anda dah tahu, bahawa pH sama dengan tolak log perkataan H positif. Tadi saya dah tunjukkan. Okey. Scale kat situ dia tak menyatakan okey, daripada mana ke mana. Okey, bukan macam kita tengok kat sekolah 1 hingga 14. Okey. Mungkin di sekolah sepatutnya kena diperbetulkan di peringkat awal, ini menyebabkan anda terbawa-bawa benda ni masuk ke universiti. Okey, maksud dia pH bukan 1 hingga 14, boleh jadi kurang pada 1 ataupun boleh jadi lebih daripada 14. Okey, inilah kalau terbaliklah, kalau pH sama dengan tolak log perkataan H positif, pOH sama dengan tolak log perkataan OH negatif. Okey, kemudian kita tengok sikit apakah pKa, kemudian apakah log pKa. Maksud dia terbalik Okey, ingat kalau ada P dia mesti ada pOH tolak log OH. Kalau pKa tolak log Ka. Benda ni diguna pakai bila? Nanti kita akan pelajari nanti untuk bab asid lemah. Asid lemah kita akan tengok pKa, dia ada juga pKb. Terpenting dekat sini anda perlu tahu bahawa kita dah belajar pH sama dengan tolak log perkataan H. Kalau pOH tolak log perkataan OH. Kalau pKa tolak log Ka. Okey, boleh nampak tak? Nampak tak? Kaitan P dengan log. Boleh kan? Boleh. Kalau OH tolak log OH. Kalau Ka tolak log Ka. Itu nanti kita akan tengok yang Ka apa semua ni. Boleh kita pergi pada asid lemah. Okey, ini adalah macam tadilah, dia bagi balik ni. Tak ada masalah. Dan satu lagi kena tahu bahawa okey, pKw sama dengan
pH tambah dengan pOH. Maksud dia apa? Kita dapati bahawa pH tambah pOH nilainya bersamaan dengan 14. Okey. Ini memang teori ya, teori. Maksud di sini teori ni memang betul. Macam tadi saya cakap lah, pH sama dengan tolak log H positif. Teori ni pun sama. pH tambah dengan pOH sama dengan 14. Maksud dia kat situ bukan pH maksimum adalah 14. Faham maksud saya? Okey. pH maksimum bukan sama dengan 14. Formula dia adalah pH tambah pOH sama dengan 14. Okey. Jadi kita dah tengok tadi kan. Dia apa? pH sama dengan pOH ya. pH tambah dengan pOH sama dengan 14. Okey. Kalau nilai pH dia kosong, pOH dia adalah 14. Betul kan? Kalau pH dia sama dengan kosong, pH kosong, maka pOH sama dengan 14. Okey. Kalau pH tu sama dengan 1, pOH dia sama dengan apa? Faham kan? pH sama dengan tolak 1, pOH dia sama dengan 13. 13 ke berapa? 15. pH nama kosong, pOH nama 14. 15. pOH sama dengan 15. pH sama dengan 1, maka pOH sama dengan 15. Okey. Maksudnya inilah saya cakap. Okey, maksudnya pOH tu sekian. Boleh sini formula ni adalah formula yang betul. Maksudnya formula ni bila pun tak salah. Okey, yang anda salah kat sini ya. Anda kata tak wujud ni, padahal formula tu dah ada, dah terbukti. Okey, dah terbukti formula. Kita yang silap, bukan formula. Okay, ini mestinya anda tahu tu. Ini adalah calculation semua. Okay, calculation kita boleh masuk ke dalam samaan. Okay. Yang ni anda tidak perlu tahu apa-apa. Yang pentingnya saya cakap tadi pH sama pOH sama dengan 14. Ini yang kita kena tahu. Yang lain ni anda masuk-masuk sajalah. Katakan nilai ni sekian, dapat nilai ni. Mana-mana pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey, saya nak tanya. Mudah tak kita nak dapati bahawa H positif sama dengan OH negatif? pH 7 senang dapat tak? Tak. pH 7 sebenarnya susah dapat tak? Okay? Susah sekali kita nak mendapati bahawa pH larutan adalah sama dengan 7. Okay? Air minuman ke, air apa ke, pH dia tidak boleh mencapai 7. Okay. Air biasa tidak boleh mencapai 7. Hanya larutan penimbal saja yang boleh pH-nya bersamaan dengan 7. Maksud di situ larutan penimbal. Buffer solution. Buffer solution memang ada pH 7. Kalau larutan biasa,
apa jenis air ke, kalau dikatakan air tersebut pH-nya 7, bohonglah dia. Okey, bohonglah. Tidak ada air minuman yang pH dia 7. Okey, dia mesti sama ada kurang daripada 7 ataupun lebih daripada 7. Kurang tu maksud dia boleh jadi berapa? 6.9 lebih. Okey, 6.9 lebih. Lebih tu berapa? Boleh jadi 7.0 lebih. Tidak ada tepat 7.00. Okey, 7.00 hanyalah larutan penimbal yang akan anda pelajari nanti. Buffer solution. Maksudnya dia bukan air yang tulen, di mana air tersebut hanya ada OH negatif dan juga H positif. Okey, kalau H positif dan OH negatif saja takkan wujud. Okey, takkan wujud pH dia sama 7. Mesti memang ada benda lain baru boleh. Okey, tengok tadi yang neutral lah. Kemudian kalau H, perkataan H lebih tinggi, kita tahu bahawa H lebih tinggi maka berasid lah. Kalau OH lebih tinggi, katanya adalah berbase lah larutan tersebut. Okey, ini latihan ni dah simple saya cakap. Okey, HCl akan tercerai sempurna kalau kita bermula dengan nilai ini, maka nilai inilah juga untuk asid. Okey, nilai ini juga yang H positif ataupun H3O positif yang akan dihasilkan. Okey, sebab apa? Tercerai sempurna. Sudah kalau banyak itu kita ada, banyak itu juga yang akan dihasilkan. Begitu juga dengan base kuat situ. Okay. Sama saja. Okey, ini adalah calculate the pH of solution prepared by mixing 2 ml of strong acid. Kemudian 3 ml juga. Okey, strong base, maksud dia itu tidak masalah, anda dah pelajari. Tidaklah asid ada klorid dengan NaOH, contoh macam itulah. Okey, mana 1:1, okey, 1:1. Okey, kita kena ingat dalam acid base perkara yang berlaku adalah tindak balas yang berlaku adalah bilangan mol yang bertindak balas, bukan kepekatan yang bertindak balas. Okey, yang berlaku tindak balas adalah bilangan mol, bukan kepekatan. Okey, contoh sini HCl tambah dengan NaOH. Okey, ingat, kena tahu bahawa tindak balas acid base, acid kuat base kuat, akan tindak balas tersebut adalah tindak balas lengkap, satu hala sahaja, tidak berbalik. Okey, anda ni dah belajar dah lama dah ni. Jadi NaCl tambah O. Okey, tindak balas asid dan base. Okey, tindak balas asid dan base, asid kuat dan base kuat akan menghasilkan garam dan air, betul kan? Betul? Betul. Itu adalah yang anda telah pelajari, okey? Itu memang kekal. Tindak balas asid kuat dengan base kuat akan menghasilkan garam dan air. Okey, garam ni pH dia berapa? Garam ni. Ya. Garam hasil daripada asid kuat, tindak balas asid kuat base kuat, pH dia sama dengan 7. Okay. Maksudnya neutral ke doktor? Neutral. Sebab garam tu, saya tengok, okey, garam tu ada cas apa? Ada OH ke? Ada apa tak? Tak ada kan? Betul kan? Betul doktor. Garam ni kan ada H pun tak ada, OH pun tak ada kan?
Jadi maksud dia memang dia neutral lah. Tak ada apa. Dia neutral. Okay. O pun tak ada, OH pun tak ada, H positif pun tak ada. Jadi dia neutral. Yang penting neutral. Okay. Jangan neutral. Okay. Anak panah mesti salah. Anda dah belajar semua ini. Okay. Maksud dia, kalau diberi sekian-sekian, katakan ini diberi sekian apa, katakan 2 ml, okay. 2 ml apa semua. 2 ml, kemudian berapa molar, 0,1 molar, okay, contohnya. Okay. Di sini, okay, apa yang berlaku adalah bukan kepekatan yang bertindak balas. Kalau kita nak, bagaimana kita nak membaca persamaan ini? Bagaimana nak baca? Macam mana nak baca persamaan ini? Tidak seorang baca. Tidak. Ada seorang baca. Macam mana nak baca benda ini? Yang saya tandakan kuning. Boleh seorang cakap saja. Baca saja. Macam mana nak baca? Mesti kena baca. Kalau kita baca, seorang itu akan faham. Bagaimana nak membacanya? Dia doktor, yang macam HCl, dia bertindak balas dengan NOH, dia menghasilkan garam dengan air ke doktor? Itu ke doktor? Okey. Itu satu, itu cara dia satu. Bagaimana ke sebab macam ni? Itu mungkin nak baca dah kan? Okay. Saya sekarang nak mengajar, sebab tu kadang-kadang saya bertanya, sebab apa ramai saya tak nak yang masuk kelas kemudian dia tak tahu apa benda. Tak nak macam tu. At least dapat juga. Okey, tolong baca saya tengok. Tadi yang nama apa yang mula baca tadi? Yang cakap saya tadi? Salman doktor. Cuba baca yang kuning. Yang kuning ke doktor? Yang kuning. Satu molekul Cl bertindak balas dengan satu molekul NOH, menghasilkan NaCl dengan satu molekul air. Jadi yang kedua, satu molekul H2SO4 bertindak balas dengan dua molekul NaOH, menghasilkan satu molekul Na2SO4 dengan dua molekul air. Okey, yang saya nak betul sikit Okey, bukan 2 molekul, 2 mol sebenarnya. Okey? Okey, faham. Di depan 2 tu ada 2 mol. Okey, betul. Itu cara membacanya. Terima kasih. Pada asalnya tadi you baca HCl bertindak balas dengan NOH, betul kan? Sekarang apabila saya bagi yang merah ni, you dah pindah. Kan you dah pindah mereka 2 molekul apa semua kan? Maksud dia yang pertama tu you berikan, you baca tu salah. Sebab apa? Sebab mungkin you tengok satu saja. Bila saya bagi yang kedua tu baru betul yang you cakap tu. Cara baca benar macam ni. Saya betulkan sikit ya. Okay. 1 mol HCl, maksud di situ kalau kita tulis apa yang dia baca, apabila saya baca orang tahu apa berlaku. Maksud kalau kita baca HCl dan NOH ini memang orang tak tahu. Adapun asid sulfurik bertindak balas dengan NOH tak boleh. Maksud kita baca lengkap. 1 mol HCl bertindak balas dengan 1 mol NOH menghasilkan 1 mol NaCl dan 1 mol air. Itu yang cara nak baca yang kedua.
1 mol asid sulfurik bertindak balas dengan 2 mol NaOH akan menghasilkan 1 mol Na2SO4 dan 2 mol air. Itulah cara membaca yang betul. Maksud bila kita mendengar dan kita boleh tulis persamaan tu. Boleh kan? Boleh Boleh doktor. Kita tak akan cakap asid sulfurik bertindak balas dengan NaOH menghasilkan sodium sulfate dan air. Maksudnya angka kat depan tu kena disebut 2 mol, 1 mol, okey? 1 mol ataupun 2 mol ataupun 3 mol. Mol tu penting, maksudnya yang bertindak balas adalah mol. Maksud apa? Dari persamaan 1 mol, contoh yang di atas ni, yang kuning ni. Okey, dari persamaan 1 mol asid hidroklorik bertindak balas dengan 1 mol NaOH. Kalau 2 mol HCl akan bertindak balas dengan 2 mol NaOH, betul kan? Betul kan? Betul doktor. Jadi sebab itu pentingnya perkataan mol tu. Jadi untuk kalau bagaimana anda nak menjawab soalan acid base, okey, kita kena mungkin lebih mudah sama ada kita letakkan dia punya ruang-ruang untuk kita menulis contoh macam ni. Okey, contohnya sama ada kita masukkan dalam kotak ataupun kita buat masuk dia, kita kira di bawahnya. Okey, tidak ada masalah. Jadi maksudnya saya nak memudahkan, tidak ada masalah anda nak buat kotak pun tidak ada masalah. Okey, situ kita masukkan kotak dia, contoh dia. Okey, masukkan ini, katakan ini HCl. Okey, mol dia tidak salah. Okey, ni mol dia, katakan ni HCl. Okey, ini adalah NaOH. Okey, untuk apa? Untuk memudahkan kita nak mengira. Okey, ini adalah ini. Okey, hasilnya. Okey, hasilnya. Okey, ini adalah air. Okey, kalau nak memudahkanlah, kadang-kadang pelajar ni dia main hentam saja. Ya, maksudnya kita tahu sini. Okey, ni mol dia 1 mol menghasilkan sekian ataupun kita letak ni insert. Okey, insert sini menghasilkan. Okey. Okey, maksudnya kita kira lah sini. Sini kita tahu 1 mol. Kira mol ni, katakan ini 2 mol. Ini pun okey, 2 mol. Ini akan jadi 2 mol. Ini pun akan jadi 2 mol. Sebab apa? Ini adalah daripada yang asal yang atas ni, 1 mol 1. Okey, nak balas dia. Okey. Kalau kata ini 1 mol. Okey, kalau ini 2 mol, berapa hasil dia ni? Kita uji dahulu. Okey. Kita campurkan. Dari segi teori 1 mol HCl bertindak balas dengan 1 mol NaOH akan menghasilkan 2 mol NaCl dan 2 mol air. Okey, kalau saya gunakan HCl ni 1 mol, saya ambil HCl 1 mol, kemudian saya ambil NaOH ni 2 mol, berapakah hasil NaCl ni? Okey, 2, 3. Jawapan dia apa? 2 doktor. 2. Ada lagi yang jawab? Ada lagi jawapan dia? Ni okey, masuk. Tolong dengar semua. Tolong beri perhatian untuk ini. Ini sangat-sangat penting. Sebab nanti anda akan apa di bawah seterusnya. Kalau ini tidak faham, nanti ada masalah bila anda nak pelajari seterusnya. Okey, ada memberi jawapan? 2. Ada lagi tak? Yang lain macam mana yang lain? 2 doktor. 2 juga. Okey, anda jawab bukan apa nampak muka saya pun. Okey, atau saya pun tak tengok. Okey, saya tanya, kenapa 2? Dan bukannya 1? Ataupun dan bukan 0.5? Kerana apa? Yang kedua. Ya? Dia punya Na tu doktor ada 2 doktor.
Maksud dia sini dia mengikut apa? Ikut yang banyak lah. Kenapa Tak, bukan dia- satu? Dia ikut molekul NA doktor. Sebabnya dia kasih seimbangkan doktor nanti. Okey. Terima kasih kepada yang berani menjawab. Okay, yang diam tu saya tak tahu sama ada dia masih duduk ada dalam kelas ataupun meninggalkan kelas. Okey. Ini memang sangat penting sangat penting. Okey. Sesuatu tindak balas, acid base atau apa-apa tindak balas pun akan bergantung kepada mungkin anda dah belajar kot dulu tingkat yang basic untuk basic chemistry. Ini analytical bergantung kepada reaktor penghad ataupun limited apa? Limiting reactant ke doktor? Itu dah belajar dah? Belajar dah kan? Dah. Dah lupa. Jadi maksud ni jawapan dia apa? 1. Jawapan dia adalah 1. Okey, bergantung kepada yang sedikit. Okey, apa? Ya, dia habis apabila satu bahan tu habis bertindak balas, yang lebih tu masih dia kekal. Banyak mana letak pun tak akan bertindak balas, bergantung kepada yang menjadi limiting reactant, bahan penghad kat situ, menghadkan tindak balas. Maksud dia kalau daripada persamaan tadi kita tengok, okey, 1 dengan 1 semua 1 sini kan, ataupun 2 semua 2, tak kisah 1 1 1 1 ataupun 2 2 2 2 3 3 3 3, tak kisah. Pentingnya bila anda bahagi jawapannya sama saja. Di sini adalah limiting reactant dia adalah apa? Ini 1 ni. Okay, dari segi persamaan, ini adalah menjadi faktor penghad. Okey, dia menghadkan tindak balas. Sebab apa? Dia yang akan habis. Apabila dia habis, okey, maka yang lebih ni tidak akan bertindak balas. Dia nak bertindak balas dengan apa lagi? Sebab dia hanya memerlukan dalam 2 ni, yang diperlukan adalah 1 sahaja. Kenapa 1? Sebab apa? Daripada persamaan yang kita dapati bahawa 1 mol bertindak balas dengan 1 mol. Maksud dia kalau ini 1 mol, ini pun 1 sajalah. Walaupun dia ada 2 ke 3 ke 4 ke, yang bertindak balas adalah 1. Sekiranya 1 bertindak balas, hasil pun adalah 1 sahaja. Betul kan? Okey, maksud dia 1 sajalah. Maksud di akhir yang ni akan habis, ini balance dia lagi 1, ini hasilnya adalah 1, dan ini pun adalah 1. Betul kan? Betul. Yang lain sangat diam je, tak cakap apa, hilang ataupun tak ada ataupun tidak faham. Maksud dia itulah hasil yang ada. Maksud di situ limiting reactant sangat penting. Okey, kena tahu. Ini memang pelajar memang ngajar bila macam mana pun. Memang ada yang pasti yang tidak boleh ikut. Tetapi bila tidak boleh ikut, dia masih diam saja, tak nak tanya dan tak nak belajar. Okey, tak tanya dan tak nak belajar. Okey, maksud dia anda boleh bertanya, bukan susah. Okey, saya nak tanya, saya bagi sini. Ini adalah untuk yang mudah. Okeylah, satu. Okey, kalau saya letak sini, ada ni. Okey, saya ambil sini. Contoh saya ambil pula. Sebab ni mudah satu. Macam ni.
Okey, cuba tengok sini. Okey, tadi dah baca. Okey, saya bagi soalan macam ni. Ya. Kalau ini katakan 0.74, okey, ini adalah 1.50. Okey, apakah hasil dia? Apakah mol ni mol ni mol okey, ni mol maksud dia. Mol. Apakah hasil dia? 0.74 juga ke doktor? Sebab dia ikut itu kan limiting factor. Okey, ada lagi. 1.5 kot doktor. Ya. 1.5. Semua jawab cepat kan. Okey. Jadi maksud dia kat sini, okey, anda semua masih lagi keliru ataupun kena recall balik yang dahulu. Okey. Maksud dia sini, tolong ingat, saya nak pemudahkan. Cara nak pemudahkan mudah, senang sahaja. Okay, kalau kita baca daripada sini, 1 mol asid sulfurik bertindak dengan 2 mol. Okay, apa yang kita nak mencari? Nak mencari apa? Pertama, hendak mencari limiting reactant. Okay, faktor penghad yang mana akan habis. Kalau kedua-dua tu sama rata, tidak ada masalah. Sekarang tidak sama rata. Jadi untuk nak tahu, kita nak tahu yang manakah limiting reactant, tolong dengar betul-betul. Kita ambil yang kita kira tadi, kita bahagi dengan angka tab di hadapan ini. Contoh ini bagi dengan 1, sini bagi dengan 2. Okay, mungkin anda kena ambil nota ni lah. Okey, ini bagi dengan 1. Mol ni bagi ada ni dibagi dengan 1. Mol ni ada bagi dengan 2. Okey, yang mana nilainya kecil, itulah limiting reactant. Boleh Boleh doktor. Boleh. Jadi maksudnya ambil nilai ni bagi dengan 1 akan dapat 0.74. Betul kan? Saya buat color lain. Ini akan jadi 0.75. 1.75. Kosong doktor. Bukan 0.00. 0.75. Okey. Antara dua ni, limiting reactant je yang sedikit lah apa? Ini. Maka ini asid sulfurik lah merupakan limiting reactant. Limiting reagent. Okey, maksud sini yang bertindak balas adalah 0.74. Yang ini yang bertindak balas ni berapa? Kalau tengok sini kalau 1 bertindak balas dengan 2. Kalau 0.74 bertindak balas dengan saya tengok balik 0.74 ini akan jadi 2 kali, betul kan? Ya doktor. Akan jadi apa? 1 point apa? 50. 5. Satu point apa? Saya ulang 1 mol bertindak balas dengan 2 mol. Baik, ini nak hijau ni adalah untuk tujuan dia, hijau ni adalah untuk menentukan limiting reactant. Okey, tujuan dia yang hijau ni adalah untuk menentukan limiting reactant. Maksudnya kita kena bagi dengan ambil nilai yang kita ada, bagi dengan hadapan ini. Nilai ada, bagi dengan hadapan, betul kan? Dapat nilai ini, betul? Betul. Kemudian di sini tujuannya kita nak mencari, tujuannya kita bagi dengan angka tab di hadapan atau mol ni adalah untuk kita mencari limiting reactant
di mana nilai yang kecil itu adalah limiting reactant. Betul kan? Maksud dia, inilah limiting reactantnya 0.74. Maksud dia di situ, tengok saya baca. 1 mol bertindak balas dengan 2 mol. Kalau 0.74 bertindak balas dengan 1.5. 1.48. betul. 1.48. Itulah jawapannya. Sebab apa? Kita mengikut apa? Kita mengikut persamaan. 1 mol, 2 mol. Kalau 0.74 bertindak balas dengan 1.48. Boleh Mungkin tengok balik. Jadi balance dia, ini yang kita kena tengok ni. Ini yang kita kena tengok sebab ini yang berlaku tindak balas kalau merah ni. Maksudnya balance dia, okey. 0.74 bertindak balas 0.74, balance dia adalah kosong. Okey, balance dia kosong. Yang ni pula 1.50 yang bertindak balas adalah 1.48, balance dia adalah 0.02. Okey, yang ini pula okey, kalau 0.74 bertindak balas, maka hasilnya adalah 0.74. Tolong masuk benda ni, ingat sampai bila-bila. Okey, inilah cara untuk kita menyelesaikan masalah yang paling mudah. Okay. Doktor, soalan. Ya. Yang dari mana kita boleh dapat 1.48 tu, doktor? Itu saya tak faham, doktor. Okey, sebab apa? Tengok sini. Ini sama dengan 0.74 darab dengan 2. Nampak? Sebab apa? Dari persamaan yang kita tulis, 1 mol bertindak balas dengan 2 mol. Kalau 0.74 bertindak balas dengan 0.74 darab 2 lah, sebab depan ni 2. Depan ni 1.48. Nampak tak nampak? Nampak, doktor. Itulah caranya. Yang lain saya tak tahu dia, daripada 30 orang lebih ni, saya nampak 2-3 orang saja. Yang lain saya rasa ada yang faham, mesti ada yang tak faham. Ini memang mesti ada yang tak faham. Maksud dari sini, kita kena, untuk kita nak melihat, saya ulang balik. Okey, ini yang diberi. Okey, jadi kita nak tahu bahawa yang mana merupakan limiting reactant. Maksudnya yang faktor penghad. Dengan kaedah, kita membahagikan dengan angka di hadapan persamaan. Sama ada 1 juga ke, 1 juga ke, tidak ada masalah. Kita tengok sini. Saya bagi dengan 1 dapat kali hijau ni. Ini bagi dengan 2 dapat kala hijau ni. Kalau color hijau lah yang menunjukkan, yang memberikan tulisan bahawa yang mana yang kecil itu, yang paling kecil akan menunjukkan bahawa dialah merupakan limiting reactant. Okey, ini yang hijau ni hanya untuk kita hendak mencari how to find a limiting reactant. Okey, kemudian kita tidak menggunakan dia lagi. Maksudnya ni tak menggunakan lagi. Okey, dia hanya untuk kita hendak menentukan. Apabila kita dah tahu bahawa 0.74 lah ini merupakan limiting reactant, maka kita guna nilai inilah untuk kita meneruskan kita punya calculation. Maksud dia, kita dah tahu ini adalah limiting reactant, maka sebab apa? Sebab dia paling kecil. Ini 0.74, ini 0.75, ini lebih kecil. Maka lebih kecil kita gunakan 0.74. Kalau 1 mol, 2 mol. Kalau 0.74 ini akan jadi 1.48. Ini yang bertindak balas sebenarnya. Ini banyak inilah NOH yang bertindak balas. Maksud dia 0.74 bertindak balas dengan 1.48. Ya, jadi maksud dia akan menghasilkan apa? Sebab ini adalah yang limiting reactant. Hasil yang terbentuk bergantung kepada
limiting reactant. Kalau ini 0.74, ini pun akan jadi 0.74 sebab apa? 1 mol akan menghasilkan 1 mol. Okey, jadi maksud dia ini yang bertindak balas. 0.74 bertindak balas 1.48. Okey, jadi maksud dia NOH ni ada balance. Balance tu banyak mana? 1.5 tolak 1.48 0.02. Inilah hasil dia. Hasil dia. Ini akan jadi, ni air akan jadi berapa ni air? Air berapa? 1.48. 1.48 doktor. 1.48. Okey, inilah dia punya hasil dia. Di akhir tindak balas, ini saja yang ada. Asid sulfurik habis. NOH masih ada. Sodium sulfat ada. Air pun ada. Okey? Doktor, soalan. Ya. Jadi kalau kita melukis tulis equation, kita guna yang nombor di bawah ke doktor ataupun tidak doktor? Menggunakan apa? Nombor di bawah tu yang 0.02, 0.34 tu. Ini adalah mol yang ada di akhir tindak balas. Tindak balas di sini. Inilah tindak balas dia. Inilah tindak balas asid dan base yang sebenar. Inilah persamaan yang sebenar, yang atas kalau merah persamaan sebenar. Ini adalah hasil selepas kita kita campurkan asid dan juga base. Okey, contoh tadi, contohnya ni. Okey, ada beri ini kan. Ni diberi ini contoh diberi 2 ml apa sekian-sekian. Inilah maksud dia. Daripada sini, daripada isi padu, daripada kemolaran, daripada kita ada isi padu, kita ada kepekatan, maka kita boleh mengira mol, betul kan? Betul doktor. Di sinilah kita masuk ke sini. Okey, kita masuk sini. Apabila diberi isi padu, dan juga kepekatan, maka kita boleh mengira mol. Mol ni digunakan untuk kita mengira hasil ataupun kita akan menentukan di akhir tindak balas ada apa dalam larutan tadi. Adakah tindak balas tadi lengkap, hanya ada garam, ataupun tindak balas ini masih tidak lengkap, ada balance, sama ada asid ataupun base. Itu tujuan dia. Ada lagi soalan? Ada doktor. Okey. Okey, inilah untuk menyeluruh, nanti anda akan belajar menyeluruh nanti. Okey, inilah untuk keseluruhan anda apa yang akan anda pelajari. Okey, satu lagi soalan saya akan buat. Okey, untuk kes ni, kes ni kita ada asid, kita ada base semua, kita ada garam, kita ada air. Okey, apakah status larutan ini? Status larutan. Tolong you boleh ambil nota, salin yang dengar saja. Okey, apakah status larutan yang ada base, ada garam, ada air? Dia bukan aqueous ke doktor? Memang aqueous, betul. Maksud dia dia base berasid atau apa? Base. Dia base base. Okey, saya nak beri contoh. Okey. Kita ada campuran asid lemah, asid kuat. Ni kita ada base kuat. Okey, kalau lautan asid kuat, base kuat ni adalah lautan berasid, betul kan? Ini lautan ini berbase kan, betul? Betul. Okay, kita ada asid kuat dengan garam, katakan. Base kuat dengan garam. Okey. Ini masih lagi asid kuat dan juga base kuat. Kalau betul kita ada asid kuat dan juga ada asid lemah. Nanti kita akan tengok nanti lah. Nanti saya ada sampai lalu. Ni atas base.
Okay. Kita ada campuran contoh sini. Asid kuat, garam dan asid lemah. Okay. Status untuk campuran yang pertama ini, data pertama, data kedua. Untuk data pertama, kalau kita ada asid kuat dan asid lemah, hasil yang kita dapati adalah masih apa? Masih asid kuat. Okey. Maksud dari sini, sekiranya kita ada campuran asid kuat dan asid lemah, penceraian ataupun sebab apa kita dapati bahawa pH sama dengan tolak log kepekatan H positif. Asid lemah akan juga menyumbang kepekatan H positif, tetapi sumbangannya adalah terlalu kecil berbanding dengan sumbangan yang dihasilkan oleh asid kuat. Begitu juga dengan base lemah. Kalau kita ada base kuat, sumbangan base ataupun OH daripada base lemah adalah sedikit berbanding dengan base kuat. Contohnya apa? Contohnya, kalau katakan asid kuat tu nilainya 2, base lemah, asid lemah sebanyak mana kepekatan dia pun memang sumbangannya akan terlalu sedikit berbanding dengan nilai 2 itu. Dia akan jadi 0,0000. Contoh dia lah 1,000,000 dengan 1. Maksud dia, kalau kita ada duit RM1,000,000, tercicir RM1 pun memang tidak ada makna nilainya RM1 tadi berbandingnya juta. Kalau duit kita ada RM10, tercicir RM1, bermakna ataupun tidak? Mana sebab apa? Peratusan dia tinggi kan? 1/10. 1/10 maksud dia 10%. Kalau 1/1,000,000, 0,0000% lah maksud dia. Kecil sangat, tidak ada bermakna nilai yang kecil itu. Itulah maksud dia asid kuat. Asid lemah sumbangan H positif adalah terlalu rendah berbanding dengan apa yang ada atau apa yang dihasilkan oleh asid kuat. Kalau kita gabungkan asid kuat dengan asid lemah, kita tidak perlu mengira kepekatan H positif yang disumbangkan oleh asid lemah. Ambil terus saja kepekatan asid kuat. Ambil terus saja kepekatan H positif yang disumbangkan oleh asid kuat. Dia faham Boleh. Itu saja. Tetapi apabila berlaku pencampuran isi padu, maka kena isi padu yang kita tambah tadi kita kena ambil kira. Apa? Kepekatan bergantung kepada isi padu. Kalau kita tambah isi padu, maksudnya akan berlakulah pencairan ataupun akan berlakulah pendilution dia punya kepekatan tadi. Maksudnya sebab kita nak mengirakan kepekatan melibatkan isi padu. Okey, kita sambung kuliah kita minggu hadapan. Okey, saya nak bagi test hari Ahad boleh? Boleh, doktor. Tak apalah, tapi test online. Okey, don't worry. Online saya bagi masa yang panjang. Google Hari Form. Ahad dia. Ya? Google Form ke? Macam mana ada? Google Form ke My Guru? Ya, okey, saya masuk online tak apa. Jadi saya akan bagi saya akan bagi buku hari Ahad 8 malam boleh? Sampai ke 8 pagi esok. Macam mana? Boleh? Boleh.
Saya bagi hari Ahad ataupun nak petang. Tak apalah, saya bagi hari Ahad pagi. Sampai esok. Boleh doktor. Sampai ke malam tu saya bagi. Okey. Dia 8 pagi saya masuk, okey. Bab yang keluar adalah yang untuk apa pengisrakan. Okey, pengisrakan dan juga gravimetri. Okey, seperti mana yang pengiraan apa semua tu lah. Okey. Jadi pulanglah pada anda nak berbincang ataupun tidak, saya beri peluang anda untuk berbincang. Okay? Nanti kita akan tengok apakah hasil daripada apa yang anda semua pelajari. Boleh? Boleh doktor. Boleh. Sebab kalau saya cakap tak bincang pun, anda boleh bincang juga sebab online. Okay? Saya bagi, maksudnya saya aktifkan pukul 8 pagi hari Ahad. Okay? Untuk yang tutorial nanti saya masuk, saya lupa nak masuk. Nanti after kelas ni saya masukkan. Yang soalan yang saya bagikan dulu kan, saya tak ingat. Betul kan, saya belum masuk. Tapi soalan tu dah ada, saya dah bincang ni, saya tinggal tak masuk sebagai tutorial. Okay, sekejap saya nak ambil attendance yang keluar lagi.